Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagu cerita pengalamannya yang cukup luar biasa menarik. Hari ini cerita tentang, salah satunya tentang camping. Memang ceritanya Abang suka sangat-sangat sebab Abang memang jarang pergi camping disebabkan seram. Jadi hari ini Abang nak ceritakan dua cerita. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala kan. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Pengalaman yang luar biasa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama ni berlaku dekat Negeri Sembilan pada tahun 2011. Waktu ni, watak utama kali ni Abang gunakan nama Ben. Ben pada waktu ni berumur tingkatan 4, 16 tahun. Jadi dia kata pada waktu ni memang dia tengah rancak-rancak bercinta. Sikit-sikit keluar dekat bandar, pergi tengok wayang, pergi karaoke. Memang itulah antara aktivitinya kalau dia dengan makwa dia. Itu namanya menyulam cinta di waktu cinta monyet. Kita semua ada pengalaman cinta monyet. Cinta monyet ni memang lain macam. Dihalang-halang, makin dihalang, makin monyet jadinya. Maksudnya makin rancak jadinya. Begitu juga dengan Ben. Walaupun mak bapak dia halang, jangan bercinta waktu sekolah, tapi tetap tak peduli. Dia teruskan juga. Malah makin teruk. Sampaikan kalau dia pergi berdating, balik sampai tengah malam. Waktu tu dia kata, memanglah mak bapak marah, tapi demi perasaan membara cinta, sanggup tengok wayang midnight. Nak pula cerita hantu. Memang cerita kegemaran dia sebab nanti makwa dia akan minta tolong, minta tenangkan. Jadi itulah tujuannya dia tengok wayang. Midnight, tengah-tengah malam punya wayang. Anak-anak jangan tiru. Jadi dia kata pada satu hari tu kejadiannya, dia punya cerita wayangnya bermula pukul 11.30 malam. Habis cerita wayang tu lebih kurang pukul 2 pagi. Jadi dia kata tak ada masalah. Sebabnya pada waktu tu makwa dia akan naik motor lain balik rumah sendiri dan dia akan naik motor lain balik rumah sendiri. Dengan kata lain, diorang tak akan naik motor yang sama. Kiranya macam terjagalah juga perhubungan dari segi moral dan Islamnya kan. Jadi dia kata tengoklah wayang dia lebih kurang habis pukul 2 macam tu, barulah diorang ni berdua nak bertolak balik. Waktu tu dia kata dia tak ada langsung perasaan takut. Cumanya dalam banyak-banyak benda yang ada dekat kampung dia ni, ada satu benda yang dia agak macam muskil sikit. Dekat satu rumah, dekat kampung dia, ada satu rumah kosong dan rumah tu orang selalu sangat cerita. Dekat rumah tu dulu ada misteri nenek bongkok 3. Kalau kita panggil nenek kebayan lah. Tapi dia tak pernah nampak. Daripada kecil sampai ke besar, dia tak pernah nampak pun bayangan nenek bongkok 3 tu. Dia dengar daripada mulut-mulut orang je lah. Jadi pada malam tu dia balik lebih kurang pukul 2 pagi. Tut naik motor. Tak adalah takut sangat. Dia kata okey je. Sampailah dia dekat kawasan jiran dia. Lupa abang nak beritahu, Ben ni sebenarnya duduk dekat satu kampung. Kampung dia pula, dia punya rumah, jarak di antara satu rumah dengan satu rumah yang lain lebih kurang 100 meter. Boleh kata agak jauh jugalah jarak di antara dua rumah dengan rumah-rumah yang lain. Jadi dia kata waktu kejadian dia sampai dekat rumah kawan dia. Dan rumah kawan dia tu adalah bersebelahan dengan rumah kosong tadi tu. Sebelum melintasi rumah kosong tu, Ben berhenti dulu dekat rumah sebelah daripada rumah kosong tu, iaitu rumah kawan dia. Dia rasa macam antara nak lalu ke tidak. Dalam hati dia, kalau apa-apa terjadi, dia akan perah minyak, dia akan lalu dekat depan rumah tu selaju yang mungkin. Yang itu juga yang dibuat oleh Ben. Bila sampai dekat rumah kawan dia, dia berhenti. Lepas tu dia terus perah minyak, boom, laju melintasi rumah kosong yang orang selalu cakap adalah nenek kebayan. Jadi dengan kata lain, badan dia waktu tu tegak macam ni je lah. Dia tegakkan badan dia untuk mengelakkan daripada dia ternampak makhluk-makhluk yang ada dekat kawasan rumah tu. Bila selepas melintasi rumah tu, memang dia tak nampak apa-apa sebab dia bawa memang begitu laju. Laju betul lah. Jadi dia pun sampailah dekat rumah selepas
lepas daripada rumah kosong tu, barulah dia perlahankan motor dia. Dengan kata lain, dah lega, tak ada apa-apa yang berlaku, dia pun fikir dia dah terlepas daripada sesuatu yang dia tak nak tengok. Bila dia sampai dekat rumah sebelah, rumah selepas daripada rumah kosong tu, dia pun memandu macam biasa. Tiba-tiba dia nampak dekat pagar ada seorang makcik. Lebih kurang dia kata, pakai baju kurung, rambutnya mengerbang, pegang tongkat, jalan terbongkok-bongkok. Pada waktu tu dalam perasaan dia, siapa pula makcik yang berjalan pukul 2 pagi ni? Lalu bawah rumah kawan dia. Dia pun berhentikan motor, dia tengoklah. Takut-takut kalau makcik tu terjatuh, makcik tu terempak pokok kelapa, dialah yang kena tolong. Untuk mengelakkan daripada perkara-perkara buruk berlaku, dia berhentikan motor dan dia tengok ke arah makcik tu. Tujuannya nak menolong kalau apa yang buruk berlaku. Bila dia berhentikan motor dan pandang pada makcik tu, rupanya makcik tu perasan. Makcik tu pandang dia balik. Tapi yang paling tak sedapnya adalah makcik tu punya mata sangat kecil, warna merah. Merahnya macam biji saga tapi cukup terang. Barulah Ben tahu yang dia nampak tu adalah nenek kebayan. Waktu tu dia tak fikir panjang, dia terus perah minyak, terus balik ke rumah. Walaupun dah sampai dekat rumah, bayangan nenek kebayan tu tetap juga terlintas dekat kepala dia. Dia rasa cukup takut. Tapi dia ingat pesanan orang tua. Kalau berlaku perkara macam ni, jangan terus-terus masuk rumah. Tapi kena berhenti duduk dekat ruang luar rumah dulu untuk mengelakkan daripada makhluk tu ikut masuk dalam rumah. Waktu tu dia berhenti dekat kawasan beranda rumah dan dia baca apa-apa yang patut, dan habis bacaan ayat kursi, ayatul 3 kul, segala macam bacaan selawat Nabi, baru dia masuk dalam rumah dan dia pun siap-siapkan diri untuk tidur. Tapi pada waktu tu dia terbayang-bayang perempuan yang dia nampak tu, bongkoknya macam kita rukuk. Semayang tu kan ada rukuk semayang macam ni, 90 darjah. Lepas tu dengan rambutnya panjang mencecah ke lantai, bajunya warna baju kurung tapi lusuh, dan yang paling pelik sekali, dia pegang tongkat, dan tongkat dia tu memang betul-betul bukan tongkat-tongkat moden, tapi tongkat-tongkat mungkin daripada alam-alam lain, alam sebelah kan. Dan matanya kecil warna merah. Dan dia pun bila dah teringat macam tu, baca je lah selawat Nabi untuk buatkan dia senang tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya dia pun dia tertidur. Bila dia tertidur, dia tak mimpilah apa-apa. Rupanya pada waktu tu berlaku satu lagi peristiwa yang tak disedari oleh Ben. Besok paginya dia bangun daripada tidur, macam biasa dia solat subuh, bla 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 bla, dan dia pun turunlah sarapan. Bila dia pergi ke dapur, dia tengok maknya tengah menguap-menguap. Dia tanya dengan mak dia, mak tak ada sarapan ke hari ni? Nak Ben belikan dekat kedai ke tidak? Mak dia cakap tak apa, mak nak buat nasi goreng, cuma mak ni mengantuk, malam tadi mak tak boleh tidur. Lepas tu Ben tanyalah kenapa pula tak boleh tidur. Dia kata malam tadi mak nak tidur, tengah-tengah mak tidur, tiba-tiba ada orang melintas dekat depan kaki katil emak. Mak ingatkan engkau. Rupanya nenek bongkok 3 datang rumah kita. Entah macam mana nenek bongkok 3 tu boleh masuk rumah kita. Ya Ben, ingat mak, kita tak pernah kena kacau. Orang-orang lain yang pernah kena kacau. Waktu tu Ben rasa macam sebersalah tak nak beritahu. Nak beritahu tak, nak beritahu ke tidak. Sebabnya kalau dia beritahu, sure mak dia mencecet punya, dan lepas tu memang tak dapat dating tengah malam lagi dah. Tapi sebagai anak, dia kata dia tetap juga kena beritahu. Sebab dia kata sepanjang malam nenek tu melintas lintas dekat katil mak dia sampai mak dia tak boleh tidur. Kejap-kejap terjaga. Last Ben ceritakan, mak sebenarnya begini malam tadi begini. Memang habislah kena machine gun. Dia kata peluru machine gun mak dia tu sebulan tak habis. Tut. Memang tak dapat keluar dating malam lah jawabnya. Dan terpaksa lah duduk kat rumah menghabiskan masa membaca buku. Dia kata dia punyalah tak nak kena beritahu juga itu adalah mak kan dia kata. Tapi cukuplah. Dah tak nak lagi dia keluar malam disebabkan satu, dia tak nak mak dia mendapat benda-benda buruk lepas tu, dan dia pun tak nak terserempak dengan nenek kebayan tu lagi. Tapi ceritanya tak tamat dekat situ.
selang 2-3 minggu, selang 2-3 hari, datang pula jiran-jiran mak dia pada satu pagi. Contohnya macam Mak Temah dengan Mak Jah lah. Mak Jah dengan Mak Temah duduk jalan mengatur langkah ke rumah dia. Sampai dekat rumah tu, bagilah salam dua orang makcik ni. Masuklah, jumpalah dengan Mak Ben. Soalan pertama dia orang adalah, siapa perempuan yang duduk selalu tidur dekat depan pagar rumah engkau? Itu soalan dia. Bila dengar macam tu, Mak Ben terus pandang Ben, Ben pun terus pandang mak dia. Ingatkan benda tu dah pergi, dah tak ada lagi dekat rumah tu. Rupanya duk bersidai dekat depan pagar, dan benda ni bertahan selama berbulan-bulan. Ramai orang nampak nenek tu ada duduk dekat depan rumah. Seram juga kan. Abang harap tak ada pula dekat rumah abang ni. Rumah depan kubur, terpaksalah fikir-fikirkan juga. Dan itu adalah kisah yang pertama. Kalau kita bercerita tentang camping, macam-macam dah abang ceritakan, macam-macam kita pernah dengar tentang camping. Tetap juga cerita-ceritanya tak pernah jemu. Semua cerita-cerita tentang camping, baik yang hari itu cerita pasal terperangkap dalam masa kan. Kali ini bukan terperangkap dalam masa, tapi kena dengki sewaktu camping. Dan dia ada alasan kenapa dia kena dengki. Cerita ni disampaikan oleh Amy. Berlaku dekat Sungai Batangsi yang terletak dekat Selangor kalau tak silap abang dan berlaku pada tahun 2021. Amy ni, dia seorang perempuan. Dia memang seorang yang sangat kental hatinya sebab dia ni anak komando. Bapak dia komando. Jadi bapak dia selalu bercerita tentang dia begitu hebatnya hutan negara kita. Macam-macam boleh jumpa, macam-macam binatang dan juga makhluk alam sebelah. Bila dengar macam tu, Amy daripada kecil memang dah tanam niat untuk dia pergi camping, dan dia selalu beranikan diri untuk pergi camping seorang-seorang. Dia kata, dalam tempat-tempat camping sebenarnya ada tahap-tahapnya. Ada yang camping tahapnya paling rendah, iaitu tempat camping yang paling dekat dengan tempat parking. Ada juga tempat camping, kita panggil campsite atau tempat camping lah senang yang agak jauh daripada tempat parking dan kena merentas sungai, naik bukit, turun bukit, baru sampai dekat tempat camping yang itu dikatakan tempat-tempat camping yang memang hardcore betul lah. Jadi pada hari itu, sebenarnya pada niatnya Amy nak bercamping dekat tempat yang paling hardcore dekat Sungai Batangsi. Tapi niat dia terpaksa dibatalkan sebab pada waktu tu tiba-tiba kawan baik dia, Nadia, nak ikut pula pergi camping. Jadi sebelum pergi camping, Amy tanya dulu soal siasat Nadia dulu. Orangnya macam mana? Kalau setakat jumpa pacat lepas tu menjerit-jerit meminta tolong, tak payahlah pergi camping. Dia tanya, takut lipas tak? Takut cicak tak? Takut tikus tak? Lipan, burung geruda? Macam-macam lah soalannya kan. Abang terkeluar pula burung geruda. Jadi dia kata bila tanya macam tu, Amy tak takut apa. Last kali Nadia tak takut apa-apa. Last kali Amy tanya soalan cepu emas pada Nadia, engkau takut hantu tak? Jadi Nadia kata, mana tak takut, memanglah takut, tapi jangan difikirkan sangat, kata Nadia. Nadia kata, engkau tanya soalan ni Amy, macamlah aku ni tak pernah camping. Amy cakap, bukan apa, aku kena tanya sebabnya selalu aku camping seorang-seorang. Tapi kali ni aku kena bawa orang, aku kena pastikan orang tu satu kepala dengan aku, satu hati dengan aku, supaya di waktu camping nanti tidak akan berlaku benda-benda yang mengarut-ngarut. Yalah, seorang nak ke kanan, seorang nak ke kiri, dia jadi susah nanti. Jadi bila dah macam tu, dia orang pun bersepakat lah. Jadi Amy beritahulah yang dia ni nak pergi camping dekat satu tempat Sungai Batangsi. Jadi dia kata dia belum pernah lagi ada pengalaman dekat situ. Jadi disebabkan Amy dengar Nadia tak ada pengalaman dekat Sungai Batangsi, jadi Amy bercadang untuk camping dekat tapak yang paling dekat dengan parking, iaitu level yang paling rendah sekali kalau dalam adventure camping ni. Jadi diorang pun pada hari yang ditetapkan, mereka berdua pun bertolak lah. Dia kata Amy dengan Nadia bertolak dekat tempat yang dimaksudkan. Waktu tu dia kata bila dalam perjalanan tu, sepanjang perjalanan ni dia kata hujan renyai-renyai. Hati dah tak sedap dah, macam ada satu benda yang buruk akan berlaku. Tapi kuatkan jugalah, buat-buat tak tahu je. Anak
tentera kan, anak komando, semangat bapak tu mengalir pada anak kan. Jadi dia kata dia pun pergilah. Pergi sampai dekat tempat kejadian, sampai ke tempat camping tu lebih kurang pukul tengah hari lah. Jadi bila sampai dekat situ, pada asalnya diorang nak dirikan kemah, tapi disebabkan tuan tapak camping tu, dia ada tuannya, cadangkan untuk mereka berdua pergi ke kawasan satu tapak camping yang disediakan oleh tuan punya tapak camping. Kat situ ada pondok. Jadi bila tengok dalam keadaan pondok tu boleh kata bagus juga, jadi diorang bercadang untuk tidak mendirikan kemah, tapi diorang hanya pasang kelambu dekat dalam pondok tu. Pondok tu adalah berbentuk A, jadi dia berlubang lah, maksudnya dia hanya ada bumbung, tak ada pintu, tak ada dinding. Jadi diorang pasang kelambu dekat tengah-tengah tu, masih lagi boleh nampak apa yang melintas ataupun apa yang lalu-lalu di sekitar-sekitar kemah. Jadi pada waktu tu dia kata seronok sangat, habis-habis pasang kelambu, habis-habis berkemas, diorang terus pun bercebur dekat dalam sungai mandi. Sebab sungai tak jauh daripada tempat camping diorang, lebih kurang 2 minit aja. Kecebur, dua orang tu, dan memang tak ada lelaki, 2 orang je perempuan. Dah habis mandi, diorang pun naik lah. Jam menunjukkan pukul 6. Dah, kalau dekat tapak macam tu, pukul 6 tu dah nampak macam pukul 7 malam dah. Memang dah gelap-gelap. Jadi diorang keluarkan peralatan untuk buat barbecue. Beli kambing, beli ayam golek. Nak rasa perasaan camping tu kan. Jadi diorang pun nyalakanlah api, masaklah apa yang patut. Jadi dia kata dekat tapak perkemahan tu ada satu tandas disediakan oleh tuan tapak kemah. Tandas tu agak jauh juga daripada tempat tapak diorang. Cumanya tandas tu tidaklah begitu terjaga. Dengan kata lain, dia kena kejam mata sewaktu buang air. Dan sewaktu diorang bercamping berdua tu, Amy pesan kat Nadia, kalau salah seorang daripada kita nak pergi berak, buang berak. Tak sopan. Abang pernah ditegur, jangan sebut macam tu, buang air. Lebih sopan. Jadi kalau ada antara kita nak buang air, jangan pergi seorang-seorang, kita kena teman satu sama lain. Itu adalah janji. Jadi diorang pun habis-habis tu, diorang pun lepaklah dekat dalam kemah, dalam kelambu. Abang lupa nak sebut. Biasalah kan, perkataan yang jarang disebut, memang kadang-kadang kita terlupa. Jadi diorang pun lepak dalam kelambu. Lepak sambil borak-borak. Akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Keadaan sekeliling memang dah gelap. Cumanya Amy kata dia tak berapa takut sangat dekat kawasan tu, sebab bunyi cengkerik, bunyi unggas-unggas. Dia rasa macam satu bunyi yang irama yang seronok nak didengar. Dan itu adalah benda yang paling seronok bagi seorang yang suka bercamping. Dengar unggas-unggas, binatang-binatang berbunyi-bunyi. Jadi dia pun tak apalah rehat dekat dalam bukan kemah, kelambu. Adalah yang marah lepas ni. Bang, kelambu. Jangan kemah. Jadi Nadia kata, boleh tak dia tidur dulu sebab dia dah terlalu ngantuk sangat. Amy kata tidak tidurlah. Cuma Amy kata dia akan tidur lewat sebab dia ni memang paling awal dia akan tidur adalah pukul 1.45 pagi dan paling lewat dia tidur adalah pukul 3 pagi. Jadi di antara tu dia akan terlelap juga. Waktu tu dia kata dia pasang lagu dekat telinga dia. Dengar Spotify, dengarlah budak-budak muda sekarang kan, dia dengar macam-macam lagu. Waktu tu dia tengok Nadia dah berdengkur dah. Dah berdengkur memang tak ingat dunia. Dia dah tak boleh tidur. Rasa jealous jugalah pada waktu tu. Alamak, dia tak boleh tidur. Jam menunjukkan pukul 1.45 pagi. Macam mana dia boleh berani 1.45 pagi tengah hutan, 2 orang. Abang kalau camping mesti 15 orang. Bukan apa, takut terjadi apa-apa kan. Sebenarnya memang takut lah. Tapi dia 2 orang memang abang kagum sangat. Okey. Jadi dia orang pun, Amy pun dengarlah lagu. Tengah-tengah dengar lagu ni, tiba-tiba dia rasa macam tak sedap hati. Dia tanggalkan earphone yang melekat kat telinga dia tu, dia letak tepi dan dia baringkan badan terlentang. Tiba-tiba dia dengarlah bunyi unggas-unggas yang cuci tengah malam tu. Tengah dia asyik-asyik mendengar tu, tiba-tiba dalam keadaan yang sangat tidak disangka, bunyi tu semuanya hilang dan senyap.
Tak ada satu bunyi unggas, tak ada satu bunyi burung dan tak ada satu bunyi apa-apa pun di sekitar-sekitar kemah dia. Dengan kata lain, keadaan menjadi betul-betul sunyi. Dan inilah kali pertama Amy mengalami pengalaman seperti ini. Dan pada waktu tu dia cuba nak kejutkan dia pada awalnya. Tapi dia fikir takkan disebabkan keadaan sekeliling jadi sunyi, dia nak kejut Nadia. Tak apalah, dia try je lah, hadaplah seorang-seorang, dia kata. Jadi dia pun duduklah baring, sambil-sambil tu dia tak tahu nak buat apa, dia berzikirlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba, satu peristiwa yang memang betul-betul di luar jangkaan. Dia dengar ada orang perempuan bercakap-cakap di luar kemah dia. Bukan kemah, di luar tempat dia berteduh. Kan dia berteduh dekat pondok. Yang pondok tu dipasangkan dengan kelambu. Tiba-tiba dekat luar, dekat kawasan luar kelambu, dia dengar ada perempuan bercakap. Tapi bukan bercakap dua orang, bercakap seorang-seorang. Bunyi macam macam tu, macam kita orang kata bercakap-cakap lah, berbisik-bisik. Waktu tu kata dia punya bulu roma pop, meremang, tak boleh nak cakap. Takkan nak kejut Nadia. Dia tahan dulu, dia kata. Dia tahan, dia tak nak kejut Nadia dulu. Yang perlu dia buat adalah dia ingat pesanan bapak dia. Bapak dia kata, kalau keadaan menjadi senyap, ada dua. Sama ada binatang buas yang datang ataupun makhluk alam sebelah yang datang. Yang penting, kalau apa-apa pun terjadi, betulkan niat. Kalau kita terfikir yang datang tu makhluk alam sebelah, dia betul-betul akan munculkan diri depan kita dalam bentuk yang kita tak suka. Dan untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku, waktu pertama kali dengar, terus dia teringat pesanan bapak dia dan dia terus cuba fikir benda lain selain daripada makhluk-makhluk alam sebelah. Baik gula-gula ke makcik rockers ke. Dia cuba tak nak fikir tentang tu. Yang dia fikir adalah Doraemon, Shinchan, Doraemon, Shinchan. Itu je dia fikir. Doraemon, Doraemon, Doraemon. Tapi entah macam mana. Doraemon, tiba-tiba Doraemonnya terbungkus. Shinchan, tiba-tiba terfikir mak dia rambut panjang sampai ke tanah, berbaju putih. Memang pemikiran kita selalu dibuat macam tu kan. Selalu dihala-halakan ke situ. Cuba fikir, cuba alihkan pemikiran, tak jadi juga. Dan tiba-tiba dia dengar kali kedua bunyi benda tu berbisik-bisik di luar kemah. Dah dia kata ini dah tak boleh jadi. 2 kali berturut-turut bunyi berbisik itu tak nak reda. Dia baca ayatul kursi. Waktu tu dia kata mula-mula dia yakin sebab sepanjang dia bersolat dia tak pernah tinggal ayatul kursi. Tapi pada waktu tu dia hanya berjaya membaca baris pertama ayatul kursi. Yang selebihnya memang tak ingat. Oi, tak boleh jadi, dia kata. Dia kena ubah strategi. Dia baca pula 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Lebih kurang Jadi dia baca 3 kul. Mujur 3 kul ni dia tak lupa. Bagi yang orang Islam 3 kul ni memang selalu benda yang kita baca kan. Oi, set baik tak lupa, dia kata dia baca 3 kul. Selepas dia baca 3 kul 3 kali, barulah dia boleh baca ayatul kursi. Dan dia ingat pesan bapak dia. Kalau untuk mengelakkan daripada diganggu makhluk alam sebelah, bacalah ayat terakhir ayatul kursi sebanyak 3 kali berturut-turut. Sebab makhluk alam sebelah tidak selesa langsung kalau kita baca hujung ayat tu 3 kali berturut-turut. Jadi itulah yang dibuat oleh Amy. Tapi semakin galak dia baca, semakin kuat benda dekat luar kemah tu berborak-borak. Waktu tu dia kata dia dah tak tahu mana tahap takut dia. Terlalu takut untuk dia menghadapi perkara tu. Akhirnya dia tak boleh tahan. Dia selubung kepala dia dengan selimut. Dan sambil tu dia berzikirlah. Sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetap juga benda dekat luar kemah tu makin rancak berborak-borak. Ya Allah, dia kata dia tak tahu nak buat apa. Last kali dia teringat selawat Nabi. Dia baca selawat Ibrahim. Waktu selawat yang kita baca waktu tahiyat akhir kan, waktu kita solat, dia baca selawat tu daripada mula sampai habis. Habis dia selawat Ibrahim, bunyi orang berborak-borak di luar kemah senyap, tak ada.
dan diganti dengan bunyi unggas-unggas yang tiba-tiba berbunyi memeriahkan suasana. Ui, lega dia cakap pada waktu tu. Hai, waktu tu dia kata dia memang dah berpeluh-peluh dekat dalam selimut. Dia tarik selimut tu keluar, ambil nafas dulu. Dia kata ambil nafas tu, dah berdebar-debar macam nak meninggal tadi. Keadaan menjadi reda dan dia ingat sampai sini rupanya kisah dia. Tapi rupanya kisah dia belum lagi tamat. Waktu tu dia kata untuk mengelakkan dia rasa perasaan takut tu menguasai diri, dia duduk dalam kelambu tu, dia duduk. Dia tak nak baring-baring. Dia kata kalau baring seolah-olah macam dia mengalah. Jadi dia duduk. Apa pun yang terjadi selepas ni dia akan hadapi dengan hati yang tenang. Dia kata dia ada Allah, dia ada Rasulullah dan dia akan hadapi. Ini pilihan dia. Dia kata dia nak berkemping dekat kawasan ni dan dia kena hadapi makhluk-makhluk yang ada dekat situ, dia kata. Jadi dia pun duduk bersila. Dia ingat semuanya dah berakhir. Waktu tu tengah-tengah dia duduk bersila, tiba-tiba sekali lagi berlaku benda yang tak sepatutnya, iaitu bunyi-bunyi di sekitar kemah dia tiba-tiba senyap semula, hilang, tak ada apa-apa bunyi pun. Waktu tu dia fikir, alamak, datang lagi ke benda ni? Dia ingat benda ni dah habis. Dan dia cuba baca ayatul kursi macam biasa, dia cuba selawat Nabi macam biasa. Tiba-tiba dia dengar sekitar kemah dia ada orang berjalan. Macam orang berjalan sebab bunyi derapan tapak kaki yang memijak ranting-ranting kayu sangat-sangat jelas dekat sekitar kemah dia. Sampaikan dia memandang kiri, memandang kanan. Sebabnya dia kan, kemah tu kan macam bentuk A, tak ada pintu, hanya ada dipasang kelambu. Jadi dia nampaklah kalau ada orang melintas-lintas di sekitar kanan dengan kiri kemah dia. Dia cuba cari, siapa pula yang melintas-lintas kemah dia ni? Tapi mulut dia tak berhenti ni. Subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dia tak berhenti ni. Sambil baca. Tapi semakin galak dia baca, semakin kuat benda tu mengelilingi kemah dia. Dan akhirnya dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bunyi tapak kaki tu senyap, hilang. Macam tu je. Tak ada lagi bunyi tapak kaki. Lah waktu tu dia kata lega, tak tahu nak cakap. Tapi benda tu tak berakhir kat situ. Bila tapak kaki bunyinya hilang, yang muncul adalah seorang perempuan berambut panjang, berbaju putih, melintas di sebelah pondok dia. Walaupun dia ada dekat dalam kemah, tapi dia nampak siapa yang melintas. Orang ni dia sangat jelas, dia kata, dengan mukanya yang tak berapa nak cun, dengan rambutnya yang keras menjurai ke tanah, dengan bajunya yang putih, melintas kemah dia. Ya Allah, dia kata waktu tu dia tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya tengkuk ni macam nak tercabut lah. Dia punya meremang tu macam nak tercabut lah kepala dia ni. Dia tak tahan sangat. Nak kejut Nadia, sabar dulu. Dan dia teruskan baca ayatul kursi diselang-selikan dengan selawat Nabi. Dia kata waktu tu, dia kata dia dah habis ikhtiar. Itulah ikhtiar yang dia ada. Dan akhirnya benda tu berhenti betul-betul dekat kawasan tepi pondok dia. Dan dia waktu tu dia bertawakal je. Biarlah, kalau nak jadi, jadilah. Ini adalah takdir Allah Ta'ala. Dan dia kuatkan hati, dia pandang kepada makhluk tu dan dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sembuhkan, dia baca kuat, dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sembuh ke arah makhluk tu dan automatik makhluk tu hilang. Dan mungkin makhluk tu rasa malu dengan kalimah yang disebut, dengan kalimah yang dibaca oleh Amy. Waktu tu dia rasa lega sangat-sangat sebab bunyi unggas-unggas kembali muncul. Dan pada waktu itulah Nadia bangun. Bila dah habis-habis cerita, memang macam itulah filem-filem seram kan. Dah habislah kena dengki, dah habis kena orang tu tertonggeng-tonggeng, barulah watak-watak lain terbangun daripada tidur. Macam tu juga Nadia. Kenapa ni macam tu. Tapi Amy kata, terus dia kata macam ni, aku tiba-tiba nak terkencing, jom kita pergi kencing. Tujuannya sebenarnya bukan pergi kencing. Dia orang nak lari dekat pondok pengawal yang terletaknya dekat jugalah. Bukanlah dekat sangat, tapi agak jauh jugalah daripada tempat perkemahan dia. Kena merentas sungai. Jadi dia orang pun berdua, Nadia kata okey bolehlah. Dia orang pun berdua keluar daripada kemah dan pergilah ke tandas. Waktu sampai dekat tandas tu, dia kata sempat Amy typekan WhatsApp pada Nadia.
Nak cerita kat Nadia tapi takut Nadia pula yang huru-hara. Kalau ceritalah pula tiba-tiba ada benda-benda tu melintas, tak huru-hara nanti kan. Untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku, dia tak ceritakan secara tepat, secara mulut ke mulut, tapi dia cerita melalui WhatsApp. Bila Nadia baca, gigil Nadia. Dan diorang pun bercadang, malam ni tak jadilah kita tidur dekat kemah, kita pergilah tidur dekat pondok pengawal. Mujur dekat pondok pengawal tu ada orang. Jadi diorang pun sepanjang malam tidur dekat pondok pengawal sampailah subuh. Bila dah subuh tu diorang balik semula dekat tapak perkemahan, bungkus-bungkus apa yang patut, cabut balik. Dalam perjalanan barulah dibongkarkan cerita sebenarnya kenapa semua ini terjadi. Rupanya pada waktu tu Nadia datang bulan. Nadia lupa nak cuci. Nadia letak bungkus elok-elok dalam tisu tebal, dan dia letak dekat hujung kemah, dekat dalam bawah pondok tu, tapi dia letak dekat bahagian hujung-hujung. Dia tak cuci bersih-bersih. Itulah puncanya kenapa benda tu datang. Benda tu datang sebenarnya terbau. Mungkin diorang kan memang suka darah kan. Jadi mungkin dia terbau benda tu, tak dicuci dengan baik. Itu adalah salah satu benda yang sangat-sangat bahaya kalau orang masuk dalam hutan. Kalau datang bulan, kalau tuala wanita perlulah dicuci dengan elok-elok dan bersih dan dibuang dalam tempat yang sepatutnya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya menggembirakan, menghiburkan, ada pengajarannya juga kan. Terima kasih pada yang membeli sambal lara dan perapan sate. Jualannya masih ada lagi. Terima kasih atas sokongannya pada semua yang memberikan cerita, pada semua yang menonton cerita abang. Terima kasih sangat-sangat. Abang rasa terus bersemangat untuk bercerita. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.